Gombak, Kepimpinan Perikatan Nasional Kawasan Bahagian Gombak, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, para penyokong, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tidak dilupakan Toke Toyam ni. Saya terkejut juga dengan sambutan yang begitu ramai pada petang ini. InsyaAllah Selangor akan mendapat kepimpinan baru. Dengan semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh tuan-tuan, tidak mustahil sama sekali negeri yang Abang Non sayang ni akan beralih kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan sekalian, hari ini, kemarin dulu, seminggu berturut-turut ni lah, semua menteri turun ke Kedah. Mereka tinggal kandang ni pun saya mai. Kalau tuan-tuan nak dengar menteri cakap apa, hari-hari ada di Kedah sekarang ni. Semua turun. Abang Non turun, Abang Din turun, Abang Mat turun, semua abang-abang lah. Tua dah lah. Pasal apa mereka minat sangat kat Kedah, saya pun heran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi kubu orang, pergi duk tembak sana, kubu hampa-hampa jangan lupa. Orang pun boleh mai sini kan. Saya datang ni tuan-tuan untuk memastikan Selangor yang menjadi kebanggaan Pakatan Harapan ni dapat ditawan oleh Perikatan Nasional. Orang dah tengok dah semua keupayaan Perikatan Nasional, walaupun diserang, diancam, disekat bertubi-tubi dari semua arah. Kita senyum je tuan-tuan. Tak ada duk heran apa Senyum je. Terani je. Tak ada akuat lagi boleh mai. Saya duk tunggu kok-kok ada peluru besar lagi, tak ada dah rupanya. Habis dah. Mereka kata macam-macam lah. Saya senyum je. Pasal hak mereka kata semua tak betul. Tak betul. Tadi tak saat dalam perjalanan saya tengok video Adli Zahari. Adli Zahari ni pemimpin amanah Parti PAN lah. Bekas Ketua Menteri Melaka. Sekarang ni Timbalan Menteri Pertahanan. Timbalan Menteri Pertahanan ni tuan-tuan kan boleh buat silap tau. Dia Menteri Pertahanan. Timbalan Menteri Pertahanan. Tak boleh silap langsung. Dia ni bekas Ketua Menteri. Saya fikir ada standard yang tinggi lah. Ketua Menteri, oi. Punya gairah cari kesilapan kita. Gairah sungguh-sungguh. Dia tuduh saya nak buat pelabuhan di Langkawi 40 bilion. Saya duk cari. Bila aku buat tau? Duk garuk kepala bila kita buat pelabuhan Langkawi 40 bilion ni. Tak ada pun tuan-tuan. Hak tu bukan pelabuhan. Hak tu projek lain. Tuan-tuan sekalian, sedang memimpin negara kita ini orang-orang yang tidak cermat. Gairah nak menyerang orang sampai tak periksa dulu. Projek apa yang hang serang tu? Projek apa yang hang kata Sanusi tak pandai buat tu? Projek tu projek pelaburan swasta. Namanya Widat Langkah Suka. Dia buat projek pembangunan atas sebidang tanah yang kita rampas dari satu taiko lah kot no. Taikun. Tim Peking, zaman dulu dia taiko lah. Taikun. Dia ambil tanah tu 1,900 hektar. Tak bayar cukai. Kita rampas tanah tu, kita buka siapa nak. Siapa nak main mohon, bayar premium, bayar cukai. Adalah satu syarikat, listed company. Listed company, dia main mohon, dia bayar premium, dia bayar cukai. Kita bagilah kat dia. Dia punya design projek tu memang dahsyat lah. Dia kata dalam tempoh 15 tahun, dia akan bawa pelabur masuk melalui Widat Langkah Suka ni 40 bilion. Dia bentangkan dia punya proposal pembangunan. Tunjuklah video.
Kita pun menitik ayat liang. Tak punya dahsyat. Bukan pelabuhan, bukan. Projek pembangunan, ada kawasan industri, ada kawasan komersial, ada universiti, ada hospital, ada hotel, ada pusat pelancongan, macam-macam dia punya desain. Macam mana menteri, timbalan menteri pertahanan yang sepatutnya tak buat silap. Penting tahu sektor pertahanan ni, keselamatan negara. Tiba-tiba pergi petik tu projek pelabuhan. Mangkuk tak mangkuk tuan-tuan? Mangkuk ayun. Orang Kedah kalau mangkuk ayun tu kira lembut lagi. Dua tiga. Banyak orang pergi ceramah di Kedah sekarang ni sampai tak tahu nak kata apa. Pasal kita tak nak salah apa. Kita tak ada dosa apa. Tak ada kesilapan. Yang kita 3 tahun ni kita buat kerja dengan cermat. Tuan-tuan sekalian, walaupun negeri Kedah tu miskin, orang lah kata pasal Nusi tak pandai merintah. Saya jadi MB baru 3 tahun. 60 tahun diperintah oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional dalam komponen PS sekarang ni. Mereka panggil mereka kerajaan perpaduan, tapi sedang berebut kerusi di Kedah. Batu Abang Non kena pi tiap-tiap minggu nak selesai masalah. Mereka duk pergi cari masalah kita. Masalah mereka pun banyak. Tuan-tuan sekalian, saya duk rasa negeri saya taklah semaju Selangor ni. Tapi jalan saya tak jam. Kalau daripada Mid Valley mai sini, kalau tempat saya lah 10 minit sampai. Saya mai tak saat ni tuan-tuan sejam. Hampa kata hampa maju awak, hampa lambat. Itulah harga kepada pembangunan, kemajuan yang mereka dibangga-banggakan sangat. Tempat saya tak ada traffic jam. Tempat saya hujan. Tempat tuan-tuan pun hujan juga. Mai rapat ke dalam. Mai masuk dalam. Masuk dalam depan MB pun tak apa ni. Mai duduk depan ni tak apa. Tak apa, ambil kursi tak apa. Ujar Rahmat insya-Allah. Mai jas. Tak kutip lagi. Dah. Tak umum lagi. Jumlah. Banyak ah. Tuan-tuan sekalian, depa bandingkan Kedah dengan Selangor. Saya bagi contoh. Saya kata kalau Kuala Lumpur, bandar Kota Raya Kuala Lumpur ni ada dalam Kedah, Kedah lebih maju daripada Selangor. Saya kata macam tu, saya kata sungguh. Dan tuan-tuan, Selangor ni membangun, maju bukan sejak PS memerintah, bukan. PS memerintah berapa tahun tak Salahuddin? 15. Ada 15. 2008. Tuan-tuan sekalian, Selangor dan Kuala Lumpur ni membangun sejak tahun 60-an lagi. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Selangor dan Kuala Lumpur dah maju, dah membangun. Masa tu PS pun tak ada lagi. PS belum beranak lagi. Selangor maju dah. Macam mana mereka kata Selangor maju kerana PS pandai? Beranak pun dah lagi. Masa KL dan Selangor ni membangun, parti yang memerintah Malaysia ialah Barisan Nasional. Tetapi sayang, dalam kemajuan dan pembangunan itu, ramai pemimpin-pemimpin dia masuk dalam. Menteri Besar Selangor ada masuk dalam kan? Ada tak? Parti apa? Weh, parti apa? Hampa percaya ke? Sayang kat UMNO ni nampak ni. Mereka tak bagi kita bercakap tentang bangsa, tentang agama, tentang raja.
Jadi saya tak bolehlah nak cakap. Tuan-tuan sekalian, itulah sebenarnya nilai ataupun intipati kepada perjuangan PAS dan Perikatan Nasional. Kalau benda yang menjadi inti dan teras perjuangan kita dilarang kita bercakap, macamlah mereka ikat tangan kita, ikat kaki kita, lepas tu ajak kita lawan tumbuh. Kan? Nak tumbuh guna tangan terikat, kaki terikat. Saya kata saya setuju tak boleh bercakap tentang 3R, tetapi tentang hal-hal yang sensitif. Kalau saya bercakap tentang Islam, saya tak boleh hina agama lain. Hak tu saya setuju. Hak tu betul. Tapi kalau nak cakap tentang Islam tak boleh. Kalau saya cakap saya nak bela Melayu, saya tak boleh mengecam bangsa lain. Tu betul. Tapi kalau saya cakap saya nak mengangkat martabat Melayu untuk menjadi tuan tanah yang kita cintai ini, takkan hak tu tak boleh? Itu tentang diri kita, betul tak? Itu tentang masa depan anak cucu kita. Ini tentang tanah yang akan kita wariskan kepada generasi akan datang, betul tak? Takkan kita tak boleh cakap benda tu? Dalam tak boleh cakap benda tu, tuan-tuan, tiba-tiba Gon Eng kata, kalau PAS boleh merentah, kalau PAS mengambil alih Pulau Pinang, kalau PN menang di Pulau Pinang, kuil Buddha, kuil Hindu akan dirobohkan. Tu 3R tak, tuan-tuan? Pasal apa mereka boleh buat, kita tak boleh? Dia cakap bahasa Mandarin, saya tak faham, tapi dia lah sebut Sanusi. Oi, aku rasa tu nama aku. Saya faham hak tu je. Saya tak faham. Tuan-tuan sekalian, lama dia takut kat hantu Sanusi tu. Saya bukan makan orang. Saya tak gila, saya waras. Saya masih boleh berfikir dengan jelas. Saya tak akan buat benda-benda yang karut-marut. Dia kata kita nak roboh kuil, nak roboh rumah ibadat Buddha apa semua. Tuan-tuan sekalian, di Kelantan kita dah merintah 33 tahun. Patung Buddha tidur ada di Kelantan. Patung Buddha berdiri ada di Kelantan. Patung Buddha duduk pun ada di Kelantan. Nyamuk pun tak ketik, tuan-tuan. Jangan kata kita nak roboh. Nyamuk tak ketik patung. Gila nyamuk tu, patahlah siung dah. Tuan-tuan sekalian, di tempat saya, di Kedah ni lebih pada 10 Wak Siam ada. Hak terbesar sekali di Teluk Wanjah, tengah bandar Alostar. Wak Siam, Teluk Wanjah. Di tempat saya, Dun Jeneri, ada patung Buddha duduk terbesar di Malaysia, ada di Dun Jeneri. Tak ada siapa duk kacau pun. Macam mana mereka cuba gambarkan kita ni seolah-olah satu gelombang. Dia kata green wave. Green wave ini pun diguna untuk menakutkan orang dengan Islam. Dia kata green wave nanti akan melanda, akan merobohkan rumah-rumah ibadat bukan Islam. Saya rasa Guan Eng ni gila, tuan-tuan. Dia ni gila lah. Jadi tuan-tuan, untuk PRN akan datang ni, pastikan orang-orang gila macam ni tidak dipilih untuk menjadi pemimpin. Saya sebut elokkan nama dia kan, loh. Dia tak ada sebut. Macam dia sebut nama saya, tak ada. Tuan-tuan sekalian, yang kita perjuang ni adalah masa depan diri dan anak kita. Masa depan negara kita. Kalau kita tidak dibenarkan bercakap tentang perkara-perkara penting, perkara-perkara teras, perjuangan politik ni dia bukan nak kira dah boleh buka kedai tom yam tang mana, nak cuci longkang bila, bukan. Itu urusan takbiran, majlis daerah boleh buat. Perjuangan politik ni ialah nak bina negara ini. Nak bina rakyatnya yang dibentuk menjadi nation state. Menjadi negara bangsa yang boleh didiami oleh semua rakyat yang ada di sini. Tapi akar sejarah tanah ini tidak boleh dicabut. Tuan-tuan sekalian,
kalau pergi Jabatan Pertanian, tempat saya ada Jabatan Pertanian, ada satu ladang memplam. Besar ladang memplam. Kalau pokok pelam tu kena penyakit, kena sakit, buruk batang lah, buah hitam, daun luruh, macam-macam penyakit buah pelam, mereka akan pergi kepada variety atau benih, sel-sel asal benih pokok pelam tu, untuk cari apa masalah yang timbul masa benih tu dihasilkan. Itu kerja saintis yang duk buat kajian tentang ladang pelam. Racun, baja, enzim apa pun nak disatukan dengan benih tu untuk cari kaedah jangan kena penyakit pokok ni. Dia akan balik kepada asal usul pokok tu. Sama macam kita bina negara kita ini. Bila ada masalah, bila ada pertelagahan, bila ada pertelingkahan, pertikaian, kita akan balik kepada sejarah negeri kita ni. Apa dia sejarah negeri kita ni? Negeri ni siapa punya? Asal-asal siapa duduk sini? Siapa mai kemudian? Siapa yang diberi keistimewaan untuk mendapat kerakyatan? Apa yang telah dipersetujui semasa negara ini dibentuk untuk hidup bersama aman damai? Kenapa sekarang persetujuan itu seolah-olah ingin dipertikaikan? Kenapa sekarang ini dituntut hak sama rata? Kenapa seolah-olah kita semua ni adalah sama-sama macam semua kita ni adalah pendatang? Pasal apa? Kita hidup dan membesarkan, membangunkan negara ini kerana tok kita dulu telah bersetuju kepada satu kontrak sosial. Dan kontrak sosial itu sebahagian yang dicatat dalam perlembagaan. Islam, agama rasmi. Hampa jangan kacau. Hampa jangan ganggu. Hampa jangan sentuh benda ni. Agama lain bebas diamalkan. Sebagaimana kita tak kacau agama dia, dia jangan sentuh agama kita. Ni pantang, lambat lepas semua nak komen. Semua nak petikai. Hak keistimewaan orang Melayu. Hak ni tercatat. Hak ni sudah dipetikaikan lama. Oleh kerana para pemimpin politik dulu, Barisan Nasional, takut dengan kehilangan undi daripada kaum Cina, kaum India, kaum-kaum lain ni, dia pun tak berani cakap tentang hak istimewa orang Melayu. Tak berani cakap. Senyap. Tuan-tuan sekalian, pemimpin-pemimpin Melayu yang diharap oleh bangsa ini, mesti ada keberanian untuk bercakap semula. Hak ini hampa tak boleh kacau. Hampa tak boleh sentuh, hampa tak boleh petikai. Tu yang mereka marah kat saya tu. Pakat cukup telur semua. Takut. Ni Perdana Menteri pun takut. Dekat takut kat DAP, takut dengan PKR. Parti dia sendiri. Setiap kali dia sebut tentang Melayu, ayat dia akan diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Tak berani. Takut nak cakap Melayu saja tak berani. Seolah-olah kalau kita cakap tentang membela nasib Melayu, seolah-olah akan dipahami bahawa bangsa lain akan ditindas. Tuan-tuan sekalian, yakinlah, percayalah, bangsa paling lembut, paling halus, paling bersopan santun, paling bertimbang rasa, paling bertamadun di dunia adalah bangsa Melayu. Sebab itulah orang Melayu boleh terima. Siapa pun mai duduk sini, mailah duduk. Cina mai, India mai, Bangla mai, Rohingya mai. Macam-macam lagi lah mai, duduk sekali. Tak ada masalah apa. Pasal kita ni bangsa yang tolerate, penuh dengan toleransi. Kalau kita cakap tentang nasib bangsa kita, Melayu tidak sekali-kali berhasrat untuk menghapuskan bangsa lain. Tak, kita tak kacau bangsa hang. Aku nak cakap tentang bangsa aku. Kita nak perjuangkan nasib bangsa kita, masa depan bangsa kita, masa depan anak-anak bangsa yang akan mewariskan negara ni. Kami tak mau 50 tahun, 30 tahun lagi
Melayu hilang tanah. Melayu tak tahu negara ada di mana. Kita tahu negara orang India ada di India. Kita tahu negara orang Cina ada di Cina. Kita tahu negara orang Thai ada di Thailand. Kita tahu negeri orang Jawa ada di Indonesia. Tapi kita tak tahu negeri orang Melayu ada di mana. 30 atau 40 tahun lagi. Kita nak Malaysia yang akan kita bentuk ini tuan-tuan. Bangsa kita, anak cucu kita, pewaris kita tahu tanah satu-satunya yang bangsa dia miliki hanya ada di tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Malaysia. Betul tak ni? Hampa sokong tak perjuangan ni? Pasal apa mereka dengki kita? Saya sekarang sedang membetulkan sejarah. Mereka kata saya nak hapuskan Pulau Pinang. Tuan-tuan, saya bukan gila. Orang Pulau Pinang tu adik-beradik saya pun ramai. Kawan-kawan saya pun duduk situ. Orang Pulau Pinang tak ada salah apa satu pun. Orang Pulau Pinang tu kebetulan dia duduk di wilayah tu. Dia tak ada salah apa. Dia tak tahu apa. Yang bersalah dalam hal sejarah bagaimana Pulau Pinang boleh terlepas daripada Kedah adalah British. Saya nak pergi ke British. Pasal apa hampa perasa British tu hampa? Yang buat salah, yang buat onar, yang buat makar, yang mengamalkan diskriminasi, yang telah menafikan hak Kedah kepada satu wilayah yang sangat strategik di negara ini adalah British. Yang hampa terasa terancam pasal apa? Awak hang British lah? Ataupun hang sebenarnya adalah konco-konco British? Saya rasa yang itu. Tuan-tuan sekalian, ni nak sambung kan nak berhenti? Tidak pernah ditulis dalam teks sejarah di sekolah, di universiti, di majalah-majalah, di buku-buku, di TV, di radio, kita tak pernah keluar betapa sejarah sebenar bangsa Melayu, rakyat negeri Kedah, kerajaan yang tertua, satu-satunya kerajaan yang wujud sebelum tahun 1000 Masihi, yang masih wujud sampai sekarang inilah Kedah Darul Aman. Satu-satunya kerajaan ataupun raja kesultanan yang tidak pernah terputus salah silah dia. Daripada awal sampai sekarang ni, 1000 tahun usia Kesultanan Kedah adalah Kedah Darul Aman. Tak ada negeri lain. Mereka duk banding Kedah ni macam Sulu. Dia kata kalau Kedah tuntut Pulau Pinang, macam mana kalau Sulu pergi tuntut Sabah? Saya kata bila Sulu ada kerajaan? Sulu dah tak wujud dah tuan-tuan. Seperti mana Kedah masih wujud, segar, bugar, gemuk, kemoteng sekarang ni. Sulu tak ada. Perdana Menteri kata pula, kalau Kedah tuntut Pulau Pinang, dibangkitkan perjanjian-perjanjian dulu. Bagaimana kalau Thailand tuntut Kedah? Belah bapa hang. Bila Thailand memiliki Kedah, habaq aku. Dokumen mana yang hang rujuk? Hang kata Kedah tu Siam punya. Dokumen mana? Oi, hang Perdana Menteri, oi. Hang cakap lebih kurang. Cakap di parlimen pula tu. Tak ada siapa tegur. Tak ada siapa kata apa kat dia. Tak boleh, tuan-tuan, bahaya. Dalam sejarah yang telah berlaku serangan, peperangan antara Kedah dan Siam 1821, dipanggil Perang Musuh Bisik, berlaku selama 20 tahun sampai 1842. Memang berlaku serangan, penjajahan, tetapi tidak pernah berlaku pemilikan. Penjajahan bukan pemilikan. Malaysia tidak pernah menjadi milik British ketika British menjajah negara ini. Malaysia tidak pernah menjadi milik Jepun ketika Jepun masuk ke negara ini. Kedah tidak pernah menjadi milik Siam apabila Siam menyerang pada tahun 1821.
Hang Perdana Menteri awak hang bodoh. Dah tak kata bodoh, nak kata apa? Sepanjang 1821 sampai 1909 perjanjian Inggeris Siam, perjanjian Bangkok 1809, sampailah tanah ni merdeka, tak pernah sepucuk surat atau surat tanah, tak pernah sepucuk surat pentadbiran, tak pernah satu pucuk surat kuasa luar, hubungan luar negara antara Kedah dengan negeri lain dilaksanakan oleh Siam. Tak pernah. Geran tanah sepanjang sejarah disain oleh Sultan Kedah, bukan Raja Siam. Pejabat-pejabat semua dikendalikan oleh Kesultanan Kedah. Macam mana hang kata Siam kuasai Kedah? Satu-satunya yang dibuat ialah menghantar bunga emas sebagai ufti. Ufti itu bukan kita hantar masa dia jajah kita 1821 dah. Ufti Kedah ni dihantar sejak kerajaan Angkor Wat tu. Kerajaan lama sebelum wujudnya Siam di Ayutthaya. Ayutthaya ni tuan-tuan, kerajaan Islam. Semua kerajaan yang bernaung di bawah Ayutthaya ni hantar bunga emas Kelantan, Terengganu, banyak negeri lain lagi. Bukan kerana ditakluk, tetapi tanda persahabatan. Malah sultan-sultan yang memerintah kerajaan Ayutthaya adalah penggiliran daripada negeri-negeri yang dinaungi oleh Ayutthaya. Termasuk Sultan Petani, Sultan Kelantan, Sultan Kedah pernah bergilir menjadi Sultan Ayutthaya. Maka kita hantar bunga emas sebagai tanda persahabatan. Bila turun orang-orang Thai dari Sungai Kuning menakluk dan memusnahkan kerajaan Ayutthaya, maka mereka memaksa negeri-negeri lain terus menghantar ufti bunga emas dengan secara paksa. Pada masa itu Ayutthaya lemah, kerajaan-kerajaan bernaung dia pun lemah, maka kena hantar bunga emas. Itu bukan pemilikan. Itu bukan tanda dia memiliki kita. Tak ada dokumen pandangan ahli sejarah yang kata Kedah pernah dimiliki oleh Siam. Tapi Perdana Menteri boleh kata dia ni Malaysia ke Siam. Esok aku kena tangkap lah aku rasa. Mereka ni tak ada hujah, mereka tangkap tau. Ada seorang menteri tu mabuk ketum. Dia buat live, orang masuk live, komen yang bukan-bukan. Dia kata sakit Petroka tunggu depan rumah. Kalau bapa hang menteri, tak boleh cakap apa semua, nak ugut, nak tangkap, nak kurung. Hang menteri apa ni? Hang koyak. Bukan orang kat belah ni lah dia tu. Tak aku lah. Tuan-tuan sekalian, dunia sekarang ni kena dihadapi dengan hujah, dengan fakta, dengan pandangan yang disandar kepada dokumen dan pandangan-pandangan orang cerdik pandai. Bukan boleh pakai hantar ikut dan gitu. Walaupun saya cakap macam ni kan lah, saya ada rujukan. Saya ada dokumen saya tebal tentang hal sejarah. Kalau tidak saya tak berani cakap. Tak kira orang lipat jenah lari tak cukup tanah. Tak boleh. Main sedap hantam dia. Tuan-tuan sekalian, tumpuan Madanon sekarang ini ialah untuk menafikan parti lain, pihak lain yang menjadi seteru politik dia dapat mempamerkan kebolehan dan keupayaan untuk memerintah dan mentadbir. Itu tumpuan dia. Maka semua benda-benda yang kita rancang seboleh-bolehnya mau diperlahankan. Semua yang telah diluluskan sebelum ini, dia batal, patut dia umum kata dia buat. Betul tak? Betul. Hutang Felda orang buat siap dia batal, dia umum kata dia. Muka tak malu. Kan? Tuan-tuan sekalian, saya marah ni pasal dia tak mau bagi saya buat lapangan terbang. Saya ikhlas. Projek lapangan terbang bukan projek saya. Projek Kedah sejak tahun 2014.
Dah lantik beberapa puluh konsultan, dah habis belanja 20 beberapa juta. Lantik konsultan buat kajian, tubuh syarikat, buat macam-macam lah. Habis puluh juta dah. 2014. Masa tu saya duduk pikul beras kat Bangladesh tu. Jaga pelarian. Bukan projek saya. Bila saya masuk jadi kerajaan, sebelum saya masuk lagi kita pun bersetuju. Projek ini akan menjadi economic game changer untuk Kedah. Untuk menginjakkan kekayaan di pantai barat masuk ke tengah untuk membawa limpahan ke pantai timur negeri Kedah. Tumpuan saya ialah supaya kek ekonomi ini tidak berlega di pantai barat saja. Mesti masuk ke tengah. Kerana di tengah dan di timur Kedah didiami oleh orang-orang Melayu. Melayu semua dua belah tu. Tapi kekayaan yang sedang berlaku sekarang ini berada di pantai barat. Tepi-tepi laut, dari Alostak, Sungai Tani. Sampai ke Kulim, semua belah pantai barat. Saya kata ini penting untuk saya laksanakan supaya kek ekonomi dapat dirasai secara saksama di seluruh negeri. Bukan pasal saya nak tengok kapal terbang sangat. Saya nak projek-projek ekonomi berlaku untuk dirasai oleh semua orang. Macam Selangor ni bukan tertumpu di dekat-dekat dengan KL ni. No, sampai Tanjung Karang mana tu, kena opi. Ini nak opi sana jalan lagu tu. Hampa try tengok lalu kau syawik tu. Boleh kena selik di tu. Hampa kata hampa maju sangat. Papi je tengok. Mana kita pergi tu? Jalan tu? Tanjung Karang kan? Hak jauh sikit pada Kuala Lumpur jadi ketua. Hampa belagak. Tuan-tuan sekalian, projek itu penting. Dah dibahas, dah banyak tempat dibentang di EPU berapa puluh kali dah. Dibentang kat MOT berapa kali dah. Semua aspek teknikal telah diselesaikan. Sekecil-kecil perkara telah diambil kira. Sampai ayak nak discharge daripada itu, nak pergi ke mana, nak buat apa kolam takungan sementara, semua telah diambil kira. Sekecil-kecil perkara. Tahu-tahu dia kata kita tak mohon. Aduh, sakitnya hati. Kita bukan gila nak buat kerja tak mohon. Tuan-tuan sekalian, dah 5 konsultan besar, termasuk daripada ADPI. ADPI ni konsultan ternama dunia dalam bidang lapangan terbang. Dari Perancis. Lantik. Bayang. Tak puas hati, lantik konsultan lain pula. Buat desain lain. Pasal dia kata ni ada penumpang, kacau Pulau Pinang. Batai penumpang, tak usah buat penumpang, buat kargo saja. Pun tak puas hati lagi. Hampa nak apa sebenarnya ni? Nak parang. Kalau orang kampung dia cakap lagu tu lah, saya tak boleh lah kan lah. Tapi cakap dah. Hampa nak apa ni? Tak boleh tuan-tuan. Dia takut projek penting sebesar itu berlaku ketika Kedah bukan di bawah kawalan dia. Ini sakit hati Bang Non. Sakit hati Perkataan Harapan. Mereka ni memang type penyakit. Penyakit paling besar lah di hati mereka. Mereka dengki kalau benda tu jadi zaman kita. Pasal apa saya kata mereka pun mau projek tu? Pasal sejak 2014, Kedah diperintah oleh semua parti lah. 2014, Kedah diperintah oleh Barisan Nasional. Dibuat satu lab, dia panggil Makmal Transformasi. Projek lapangan terbang keluar daripada Makmal tu. Zaman BN merintah. Ni puak-puak BN yang ada lah ni di Kedah di Malaysia ni. Bila Anwar tak beri buat projek tu, semua pisu. Patah tak berani cakap. Pada projek ni keluar zaman tu, zaman mereka jadi kerajaan. Awak hampa jadi bacoi semua. Hampa sayang lagi BN. Sayang lagi kakak BN. Selangor tak kena jawab. Nampak macam sayang. Aku tak mau ceramah lah. Tuan-tuan sekalian, lepas pada BN, dia tukar kepala aja, BN lagi. Daripada Mukris jadi Tok Bashar, BN. 2018, PH. Perkataan Harapan Pemerintah Kedah, projek itu berjalan. Terus berjalan, tak berhenti. Tak ada pun masa tu pemimpin PH kata, jangan buat Pulau Pinang, dia jangan buat KSP, dia akan ganggu Pulau Pinang. Tak ada.
Mai zaman saya ni. Semua masalah ni timbul. Oi, tunggu selalu bagi Pulau Pinang sampai 20 juta penumpang. No, 2042. Aku pun mampu lah masa tu. Tak boleh, tuan-tuan. Semua masalah berbangkit, semua orang yang pernah lead projek ni, yang pernah menyokong projek besar ini, semua tutup mulut. Pemimpin BN tutup mulut, pemimpin PS tutup mulut, wakil rakyat yang bercakap berdegar-degar dalam dun menyokong projek ini tutup mulut. Bila Bang Non cakap benda ni, benda yang salah tentang projek ni, mereka tak berani tegur. Dia Bang Non kata projek ni ECK punya sebuah syarikat swasta, ECK dah tarik diri, maka projek ni pun batal. Itu terang-terang pembohongan. Puak ni sepatah tak berani tegur. Awak hampa tak tegur? Hampa pun tahu projek ni kerajaan punya. Bila Bang Non kata Syed Mohtar tak akan dibuat, bila aku lantik Syed Mohtar? Siapa kata kita lantik Syed Mohtar? Abang Maisat. Hang seorang dia kata. Projek tu pelantikan pemaju dia duduk di kerajaan negeri. Tiba-tiba dia kata Syed Mohtar telefon dia. Cakap pasal projek kita, telefon orang lain. Lagu mana boleh jadi lagu tu? Semua alasan untuk tidak membenarkan KSP dilaksanakan sedang direka sekarang ini. So boleh-boleh dia tak mau bagi jadi. Pasal dia katakan ganggu Pulau Pinang. Tuan-tuan sekalian, Pulau Pinang ni lah buah hati mereka sebenarnya. Buah hati apa? Ulam jantung apa? Kekasih hati yang tak berani disentuh. Pasal Pulau Pinang diperintah oleh DAP. Semua pemimpin Pakatan Harapan daripada parti PKR, Amanah, Barisan Nasional ni semua takut kat DAP. Pasal itu mereka tak berani buat KSP. Betul ke tak ni? Hampa mengakulah walaupun hampa tak mahu mengaku. Itulah kesimpulan dia. Yang tak bagi buat projek ni DAP. Pasal dia kata nanti jejas pendapatan dia daripada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya bukan nak bersaing dengan dia daripada penumpang. Saya nak buat airport kargo. Kita pergi Henan Province di China. Satu wilayah yang dibangunkan daripada transshipment kargo punya industri. Kargo daripada Eropah, daripada Amerika, daripada semua dihimpun di situ dan dah distribute. Dari situlah ekonomi dia dibangunkan di Henan Province di China. Itulah model KHP. Dia tak mau dengar. Saya hantar surat 3 kali. Tak mau jumpa saya. Dia kata, yang angkuh, yang sombong, hang tunggu situ. Aku tak nak masa. Boleh bapak hang. Oh, dia kata kalau Nusi kalau marah, pala bapak. Orang Kedah memang lagu tu. Tu bukan marah, tuan-tuan. Bukan. Tu bukan maki. Tu satu pujian. Dia kata saya angkuh. Saya sombong. Tak reti nak deal dengan kerajaan sekutuan. Tuan-tuan sekalian, saya ceramah hari ini sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya. Masa saya jadi Menteri Besar, tuan-tuan, saya bercakap semut pun tak terjejah. Pijak semut tak mati kalau saya jadi Menteri Besar, tuan-tuan. Pergi tengok video ketika saya bercakap Menteri Besar. Orang sampai marah. Dia kata awak cakap lembut sangat. Kata tu aku di Menteri Besar je. Oh, tak boleh cakap kasar. Masa aku ceramah tu Pengarah Pilihan Raya. Watak dia lain. Papi tengok video saya di Menteri Besar. Halu ya. Tak ada kasar langsung. Saya deal. Secara terhormat hantar surat. Saya pun tulis. Tiap usaha kerajaan negeri pun tulis. Tak ada reply saya tulis lagi. Tak ada reply saya tulis lagi. Punyalah baik. Itulah cara hubungan persekutuan dengan negeri. Tak puas hati saya bisik di telinga. Kan lah? Saya dah cakap dengan dia. Datuk Seri saya hantar surat untuk buat temu janji. Untuk bentang beberapa projek. Untuk taklimat pada Datuk Seri. Saya dapat dah surat. Nanti balik pada Sarawak saya bagi tarikh. 6 bulan lepas. Sampai lah tak dapat tarikh. 5 minit lagi tuan-tuan. Tak tahu nak cakap apa dah.
hubungan negeri dan persekutuan ni tuan-tuan kena ingat macam ni tau. Sebab saya Menteri Besar, saya tahu. Kerajaan persekutuan ni, asal-asal dia tak ada. Asal-asal kerajaan persekutuan ni tak ada. Asalnya tanah Melayu ni ada negeri-negeri yang ada raja. Kedah diperintah oleh Sultan Kedah. Perlis diperintah oleh Raja Perlis. Johor Sultan Johor, Pahang Sultan Johor Pahang. Dia tak ada kerajaan persekutuan. Mula-mula idea ni British. Dia nak buat Malayan Union. Masa tu Melayu semua menentang, raja-raja pun menentang, batai. Daripada Malayan Union inilah tumbuh parti-parti politik. Untuk mula nak menguruskan negara kita sendiri. Kerana kita tengok negeri-negeri di sekitar kita, Filipina, Indonesia, Perancis, Burma, India, Sri Lanka, Bangladesh ni semua. Bangladesh tak ada lagi masa tu. Tahu Bangladesh ada bila? Bangladesh ada tahun 74. Lepas India merdeka 45 daripada British, pecah kepada Pakistan. Orang Islam lari duduk sana, orang Hindu lari duduk di India. Tahun 47. Lepas tu perang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Jauh perang. Muncullah Pakistan di sebelah barat menjadi Bangladesh. Tahun 74 perang daripada tahun 71 sampai tahun 74. Jadi Bangladesh. Sejarah Bangladesh pun keruti, tambahlah sejarah tanah Melayu. Tuan-tuan, janganlah nak kelentong banyak sangat. Semua ni boleh dibaca. Ada dalam buku. Boleh search Google dia pun. Kena rajinlah baca. Tuan-tuan sekalian. Tahun 57. Barulah raja-raja Melayu ni sign perjanjian. Atau tahun merdeka dulu. Diwujudkan tanah Melayu ni. Raja-raja Melayu surrender kuasa ni. Tubuh kerajaan persekutuan. Sebab tu Sultan Kedah kata, hampa kena ingat. Ni saya terjemah balik bahasa Kedah. Hampa kena ingat, kuasa yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan adalah kuasa yang diberi oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor surrender kuasa. Kerajaan negeri Kedah surrender kuasa. Tubuhlah kerajaan persekutuan. Tu asal usul dia. Hampa pegang tu, hampa jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri dia. Sejarahnya kuasa tu ada di negeri-negeri. Bila hampa dah pegang kuasa tu, negeri nak minta apa hampa buat sombong. Hampa buat belagak, buat boleh no. Hantar sedang diri sungguh. Betul. Tahun 63 sign lagi satu perjanjian pembentukan Malaysia masuk Sabah dan Sarawak. Semua negeri surrender kuasa dia. Maka adalah Perdana Menteri, ada menteri hak duk ugut orang Petrocar tu. Hak naik gerek lah pejabat gaji 60,000. Tak tahulah menteri ni apa nak jadi negara kita. Gaji 70-80,000 kerja nak grab postman. Lepas tu orang cakap sikit nak ugut, nak tangkap, nak kurung. Jadi menteri apa lagu tu? Lepas tu dia rasa dia lah absolute power yang tak boleh disentuh oleh siapa-siapa. Oi, kuasa hang tu asal usul dia ada di negeri. Kita surrender dalam satu perjanjian. Dalam perjanjian tu tercatat bidang kuasa hang, bidang kuasa aku. Lepas tu hak dia buat ni berdasarkan undang, dia kata kebaikan dia saja nak bagi. Oi, mana boleh kata aku tu ada dalam perjanjian. Apa yang hang kena buat, hang kena buat. Hang kena layan semua negeri secara adil. Pasal apa hang layan negeri hang lebih, hang layan negeri Kedah kurang? Pasal apa? Hang tak adil. Padahal sumpah Perdana Menteri, sumpah menteri nak bersikap adil. Tuan-tuan sumpah nama Allah tahu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nak berlaku adil. Untuk mentadbir negara ni. Pasal apa berlaku tidak adil kepada kita? Apa salah kita? Apa dosa kita? Dosa kita, dosa saya di Kedah hanya kerana saya berani kata hang tak betul. Aku kata hang tak betul sebab hang tak betul sungguh. Kalau hang betul tobat aku kata betul ya. Tak ada masalah untuk kata betul.
Kalau dia betul, dah tak betul nak suruh kata-kata betul ke mana? Tuan-tuan sekalian, habis dah kan? Saya punya pesanan pada petang ni. Ni saya ceramah, nada saya sama ya, mula sampai habis. Itu pengarah Pilihan Raya, bos. Kalau saya ceramah lembut, cakap pelan tu, Menteri Besar. Menteri Besar Kedah ni tak ada Malaysia dah lembut pada dia. Dia seorang ya. Lepas tu dia tukar baju lain. Jadi lain pula. Tuan-tuan sekalian, saya ajak orang di Selangor. Saya kata dah Selangor kena ada anak Selangor untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Betul ke tak? Awak apa bimbing orang Johor? Lemah. Saya percaya lepas PRN ni, Selangor akan dapat Menteri Besar baru, anak negeri Selangor insya-Allah. Okey. Kutipan, tuan-tuan, pakat derma dah tadi dapat apa dik? 800 lebih nak tambah lagi. 800 lebih nak tambah lagi. Siapa nak tambah? Kutip sebelah lagi. Kutip kali kita tuan nak pakai duit banyak. Boleh tabung, boleh tu. Tu nak apa tu nak buat gambar. Okey, kita nak ambil gambar kejap lagi. Tuan-tuan, Sungai Tua ni insya-Allah PN menang, tak ada masalah apa, tuan-tuan kena keluar mengundi. Punya takut Khalid Samad, dia kata kalau tak mau keluar undi DAP jangan keluar mengundi. Apa punya negarawan tak bagi orang mengundi? Tuan-tuan, mengundi ni kewajipan rakyat Malaysia. Benda wajib kena suruh orang keluar. Dia nak undi apa dia punya suka, betul tak? Hang kena kempen orang undi parti hang, jangan kata hang jangan keluar mengundi. Hang tu negarawan nak jadi orang pemimpin, duk sekat orang tak bagi keluar mengundi. Apa punya parti amanah pula bapak hangpa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!